pertama. Ya, inilah dia game kita yang pertama. Telah pun masuk ke dalam minit yang keempat sebenarnya. Oh, Ada 3 orang pemain telah pun terkorban. Saya tidak pasti daripada pasukan mana. Hopefully ianya bukan dari negara Malaysia lah. Bukan pasukan-pasukan dari negara Malaysia. Di Porsche ni dah mana satu dah hilang. dekat sini. V Gaming. Malang sekali untuk mereka. Untuk pengetahuan anda, kalau anda mungkin follow PMPL Vietnam atau PMPL Sea Championship pada season lepas, anda tahu Porsche Lamborghini. dia merupakan bekas pemain untuk pasukan Infinity IQ yang sebenarnya telah pun dibubarkan secara langsung. So pemain-pemain mereka telah pun membawa haluan. Antaranya salah satu pemain mereka telah pun masuk ke dalam D Xavier. Yep. Ada juga yang pergi ke V Gaming seperti anda lihatkan sebentar tadi. Tapi selain daripada Porsche yang kita lihatkan sebentar tadi, ataupun Porsche, yang telah pun terkorban saya tak pasti. Dua lagi. Tapi baguslah kan. Diorang ni tak tukar nama diorang. Jadi kita, caster-caster daripada luar negara pun masih lagi kenal. Sebab kita cast untuk mereka pada season lepas. Dan untuk season kali ini mereka tidak menukarkan nama mereka adalah satu perkara yang begitu baik sekali untuk kita menceritakan apa yang berlaku tentang pasukan tersebut. Dan tidak silap saya, pasukan Infinity IQ lah yang melakukan satu clutch yang itu menarik yang saya banyak kali ceritakan kepada orang ramai bahawa dia menggunakan satu DBS di minit yang ke-18 tak silap saya di map Sanhok meratakan box gaming ketika itu. Tapi ini dah ada pasukan yang akan turun ke school. Kita ada RRQ Rio. Manakala kita melihatkan 2E ataupun Eagle Esports yang akan berada di kawasan Milta. Kita ada Namshin yang akan berada dalam satu perumahan. Manakala kita boleh lihatkan sekarang ini telah pun mengumpulkan begitu banyak looting yang begitu sesuai untuk diri beliau. Dan saya agak pelik juga tadi. Kenapa kita directly ke minit keempat? Adakah disebabkan kita tak nak berlakunya satu perkara yang disebut R? Ataupun korang pun boleh fikirlah R tu apa benda. Apabila kita dah lepas minit yang kelima, selalunya dah tak ada masalah. Inilah dia Vampire Esport. Stone sebelum ini bersama-sama dengan Mega Conqueror. Ravenclaw pernah bermain untuk saya tiba-tiba terlupa pula nama pasukan tersebut, tapi dia punya logo dia ada warna purple. Kemudian Flucus. Itu semua pemain-pemain yang pernah bermain di Sea Championship sebelum ini. Bukan satu nama yang asing, cuma nama tim itulah yang boleh dikatakan baru. Vampire Esports. MS Chonburi akan mengambil Yasnaya Poliana. Satu benda yang menarik untuk PMPLC Championship kali ini adalah sebelum ini di PMPL Thailand, dua tim turun di Yasnaya Poliana. Pasukan MS Chonburi dan juga TEM Entertainment. Tetapi disebabkan TEM Entertainment tidak berjaya untuk meloloskan diri ataupun mendapatkan slot ke PMPLC Championship, bermakna MS Chonburi sekarang ini akan mendapatkan kawasan Yasnaya Poliana secara mutlak untuk diri mereka sahaja. Dan itu adalah antara kawasan yang sebenarnya memiliki looting yang sangat-sangat sedap. Yap. Bagi saya, loot yang paling sedap bagi saya lah untuk map Erangel adalah Novo. Sebenarnya Novo paling sedap sekali dari segi looting. Tapi daripada segi update yang baru-baru ni, saya tak pasti adakah dia akan kembali menjadi normal atau menjadi berbeza. Sebab update tu ada update yang betul lama. Saya rasa awal tahun ini untuk update Novo paling sedap. Tapi bila ada Heinop daripada segi Axis Red One. Pasukan Axis Red One, kita boleh lihatkan Heinop. Green screen daripada Heinop. Manakala kita boleh lihatkan pasukan kita daripada Malaysia. Axis keempat-empatnya ada. Selamat mereka daripada kawasan Sambit. Tapi D Xavier akan mula untuk bertemu dengan pasukan RRQ Rio. Agak awal pertempuran ataupun pertembungan akan terjadi di antara kedua-dua pasukan ini. Tetapi lihatkanlah D Xavier akan melakukan pergerakan terlebih dahulu. Voldemort ada satu tekanan yang akan diberikan daripada bahagian atas. Malang sekali tembakan tersebut tidak akan menjatuhkan sesiapa. Pasukan musuh mereka akan meloloskan diri dengan selamat. Nampak gayanya V Gaming dah ada satu mata singkir. Yangon Galacticos juga perkara yang sama bersama-sama dengan Onyx. Di mana Bigatron Red Alien, malang sekali untuk mereka. Satu pemain telah pun diculik. Saya rasa Onyx yang dapatkan BTR sebab kalau ikutkan dari segi drop spot, Onyx turun tidak jauh daripada bahagian farm di mana mereka turun di kiri farm berbanding dengan Bigatron yang turun di dalam kawasan farm. Bermaksud, saya rasa kemungkinan besar Onyx yang menculik salah satu pemain daripada pasukan Bigatron Red Alien. Tapi pada waktu ini kita lihatkan V Gaming dalam compound yang telah pun ada Stone, tapi Stone sempat untuk melarikan diri.
Sama ada dia survive ataupun tidak, itu akan menjadi satu cerita yang berbeza. Sempat satu kelegaan untuk pasukan Vampire Esports yang sekarang ini masih lagi cuba untuk menyelit masuk ke dalam circle yang seterusnya di minit yang ke-9 ini. Ya, tetapi Chua akan berada di bahagian kiri si Fluke, tetapi masih lagi belum ada sebarang tembakan berterusan akan diberikan terhadap lawan mereka. 9 minit sudah perlawanan. Kalau kita melihatkan ketika ini, Chua akan mula untuk memasuki daripada jalan kiri, tetapi kedudukan yang telah terbuka sangat-sangat berbahaya. Dia masih lagi boleh berkeliaran tanpa rasa salah pun, dan sekarang ini 3 orang pemain di bahagian atas bukit. Kalau mereka melepaskan satu tembakan betul-betul, saya rasa pemain-pemain dapatkan VGM akan berada dalam satu masalah yang begitu besar, tapi VPA ataupun Vampire Esports akan membiarkan saja pergerakan tersebut berlaku. Sekarang ini baru saja mereka nampak Tom dan juga Tuan akan cuba dicari, tapi Fluke tidak akan berjaya untuk memberikan sebarang tekanan langsung terhadap lawan mereka. Dan kita lihatkan sekarang ini Circle akan tarik ke kawasan kanan. Yasnaya Poliana akan berada di dalam circle kita yang seterusnya. Ya, lebih cantik sekali daripada Lamborghini, berjaya untuk menjatuhkan Shroud dan menghabiskan main tersebut secara langsung. Satu mata singkir untuk D Xavier ataupun nama panjangnya adalah Dingo Xavier. Yep. Organisasi yang berasal dari Malaysia iaitu Dingo's Esports. Kini telah pun beralih arah ke PMPL Vietnam, di mana perkara tersebut sebenarnya membuahkan hasil sebab D Xavier telah pun mendapatkan satu slot secara langsung ke PMGC dari negara Vietnam. Yep. Tempoh hari, dan satu mata singkir telah pun mereka perolehi sebentar tadi terhadap APG Esports ataupun Angkor PUBG Esports dari negara Cambodia di kawasan perbukitan, berada tidak jauh daripada kawasan mansion. Sayanglah untuk main tersebut, nama dia Shroud. Kalau waktu saya buat pembacaan ataupun saya buat research, dia tulis Shroud dalam kurungan Cambodian player. Wow. Sebab kan ada satu nama bekas professional player di dalam game yang berbeza, namanya Shroud juga. So dia nak membezakan dekat situ, so dia dah letak dalam kurungan Cambodian player. Tapi kalau Shroud, saya rasa ramai yang kenal lagi-lagi Ya. FPS player. Tak perlu tu dikenalkan, tak perlu untuk diberitahu siapa pun dia, korang dah tahu. Tetapi Team Secret, kita ada Jumper yang akan bermain, Matoy, iShot dan juga Kid. Kali ini kita lihatkan Jumper akan mula untuk turun terlebih dahulu. Face akan berada di hadapan mereka. Kid akan mula untuk berhenti juga di tempat yang sama, tapi Korpai akan mengambil tempat. Dia telah pun bersedia dalam posisi tersebut dengan kartu kenderaan di bahagian hadapan. Belum lagi melepaskan sebarang tembakan, tapi Kid kedudukan akan terbuka. Korpai akan menarik satu bom tangan, dibatalkan terlebih dahulu. Kid akan mula untuk menukarkan posisi. Mereka tidak mahu untuk mengambil sebarang risiko di awal-awal game ini, walaupun saya rasa dah masuk minit ke-11, tetapi kelihatannya Team Secret akan beredar terlebih dahulu. No fight, biarkan terlebih dahulu. Oh, Jumper dan Matoy, kedua-duanya main. Ya, betul. Perkara tersebut telah pun diberitahu oleh manager mereka, Yes. manager Team Secret, iaitu on the go dalam penstreaman langsung yang dilakukan oleh beliau tengah hari tadi. Dia cakap bahawa 1 minggu ini full Fredo ataupun Fuad akan direhatkan atau akan berehatlah sebab dia baru saja melangsungkan Ya, perkahwinan baru-baru ini. So bagi dia rehat 1 minggu. Tapi ada kemungkinan kalau Team Secret perform, mereka akan memasukkan Y2K di dalam baki-baki permainan untuk weekday ini. Tapi as for now, barisan pemain adalah Jumper, iShots, Matoy dan juga Kid untuk Team Secret. Vampire Esports sekali lagi ditunjukkan kepada kita sedang cuba untuk mencari opening terhadap pasukan Yangon Galacticos. Bahagian bawah, satu pasukan yang dulu kalau ada Yudu Gang, pasukan Yangon Galacticos ni agak kerap juga untuk berjumpa dengan pasukan Yudu Gang dari segi rotasi di map Erangel. Oh, menarik, tapi lebih menarik sekarang ini kita boleh lihatkan EVOS Reborn, ada Michael Boy, KF, Lyzek dan juga Red Face untuk pasukan mereka, dan pergerakan akan dilakukan di kawasan hujung-hujung circle. Tetapi kita lihatkan Onyx telah pun bersedia dalam satu gudang puaka yang pernah diberitahu oleh Jay sebelum ini, tetapi Sambe dan dia keluar dan melakukan satu pusingan, tetapi dia belum lagi menemui sesiapa. Mungkin kedengaran milik kenderaan daripada pasukan EVOS daripada bahagian kanan. Dan sekarang ini jika dia tak patah kembali ke bahagian belakang, mungkin dia akan bertemu dengan pasukan yang lain di hadapan. Di bahagian kiri akan ada Bigetron, tetapi Exis akan melakukan satu pelanggaran terlebih dahulu. Bokeh, dia telah pun terjatuh. 3 pemain di luar. Sekarang ini cuba untuk memberikan satu desakan. Pemain dari pasukan Eagle Esports, mereka telah pun ditabrak, tetapi Namshin akan mengambil satu kill, memastikan kill ini menjadi milik mereka. Exis Red One, satu penabrakan yang sedikit gagal, dan sekarang ini mereka dalam keadaan yang tidak teratur terus melarikan diri. Heinom hampir untuk di knockdown, tetapi Exis Red One akan selamat untuk melarikan diri. Ya, satu perkara yang agak malang sebentar tadi ditunjukkan oleh pasukan dari negara kita. Hinum nyawa dia betul-betul low, tetapi nasib baik Oi! mereka berjaya untuk melarikan diri dan hasilnya mereka tersempat pula dengan Maroon 5.
Dan ianya memberikan satu mata sagu hati lah kepada pasukan Axis Red One Ya. yang baru saja dalam keadaan kesedihan disebabkan oleh kehilangan in-game leader mereka iaitu Voke. Satu pemilihan yang agak bijak juga untuk masuk ke dalam kawasan Lipovka secara langsung. Inilah satu circle yang pernah kita lihat di dalam PMPL MOSG sebenarnya. Bukan satu circle yang terlalu-lalu asing. Team Secret memang akan main daripada bahagian atas, tetapi adakah sejarah season 3 akan berulang di mana waktu season 3 ini satu benda yang agak menyakitkan adalah Team Malaysia selalu berjumpa dengan Team Malaysia di circle-circle awal. Itu adalah perkara yang saya harap kali ini ataupun untuk season kali ini kita tidak akan melihatkan perkara tersebut terlalu banyak. Tapi tadi Geek Fam agak berdekatan dengan Team Secret. Masih lagi tidak ada sebarang tembakan yang dilepaskan daripada kill feed yang kita dapat lihatkan di bahagian kiri. Tapi Luxi telah pun terkorban pada waktu ini. iShot dijatuhkan oleh Ponzai dengan satu tembakan mini 14 di kawasan yang berbeza. Yuhai tidak akan diturunkan nampak gayanya untuk pusingan yang pertama ini bagi Bigatron Red Aliens. Ya, betul tu. Team Secret masih lagi boleh untuk menyelamatkan rakan mereka. MS Chonburi. Lihatkan si Pop sedang berada di atas bumbung. TG13 untuk MS Chonburi dengan satu M16 dan juga M4. Satu kombinasi yang begitu menarik sekali untuk pasukan tersebut. Manakala untuk Team Secret, iShot masih lagi akan berbaki di dalam perumahan tersebut dengan sangat-sangat selamat. Selalunya rotasi awal yang diberitahu oleh Sol adalah lebih kurang dalam circle yang pertama sampai circle yang ketiga ataupun yang keempat. Dalam bulatan yang kelima ataupun zone yang kelima sangat-sangat susah untuk kita baca dah rotasi-rotasi player yang lain disebabkan waktu tu circle betul-betul kecil. Waktu tu jugalah begitu banyak pertempuran telah pun berlaku dan pada akhirnya kita baru boleh lihat mungkin hanya tinggal separuh saja tim yang masih lagi terselamat di dalam bulatan yang kelima. Betul. Sekarang ni kita lihatkan ada 3 pasukan yang berada berdekatan di antara satu sama lain. Vampire Esports, EVOS, Reborn dan juga RRQ Ryu. Yang mana untuk RRQ Ryu ini adalah kali pertama sebenarnya mereka berjaya untuk meloloskan diri ke peringkat Asia Tenggara. Satu perjuangan dan satu perjalanan yang begitu jauh untuk mereka akhirnya membuahkan hasil. Di mana mod yang paling sedap ada kat sini sebab mod season lepas dia main untuk Livescape. Ya. Season ini dia bermain untuk RRQ Ryu dan sekali lagi untuk 2 kali berturut-turut dia berjaya untuk bermain di peringkat Asia Tenggara. Tapi Voldemort sayang sekali bagi yang digunakan pakai oleh beliau, tayar belakang telah pun pancit dan itu telah pun menyebabkan kenderaan beliau berpusing. Oh sayang, 1000 kali sayang, tapi satu pembawaan cuba untuk dilakukan tidak berjaya. RRQ Ryu confirm akan hilang salah satu pemain untuk pasukan mereka dalam satu keadaan yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku lah sebenarnya. Ya betul tu. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat menyakitkan untuk mereka di mana cubaan untuk mengangkat player tersebut masuk dalam kenderaan terus berlakunya malapetaka untuk mereka, terus hilang, jatuh dan hilang begitu saja. Satu poin yang tidak diberikan kepada sesiapa pun. RRQ mengalami kerugian pada awal game kita. Tapi Asa tenang saja dengan kopi hari kepala beliau. Saya dapat rasakan bahawa sekarang ini dia betul-betul tenang. Dan mungkin game kita yang pertama ini tidak akan memberikan kebaikan ataupun kelebihan awal untuk mereka walaupun kehilangan seorang pemain, tetapi tetap akan diteruskan begitu saja. iShot berjauh, satu tembakan yang baik. Tetapi mampukah dia untuk terus mengambil satu kill tersebut? MS Chonburi melihatkan berjauh. Kill itu belum lagi dapat dipastikan, belum lagi keluar. Tapi Team Secret ada 2 kill di atas kepala Lamborghini. Hit yang terakhir kena oleh sikit. Ya, kill feed sedikit delay dekat situ membuatkan kita tak perasan tadi sama ada Team Secret dapat mata singkir tersebut ataupun telah pun dicuri, tapi akhirnya muncul juga 2 mata yang sangat berharga telah pun ditemukan oleh Team Secret pada waktu ini berlawan pula dengan pasukan MS Chonburi. Cantik sekali spray down yang dilakukan oleh Matoy. Daripada bahagian belakang kita lihatkan bantuan telah pun bersedia untuk diberikan kepada pertarungan yang cuba dilakukan oleh Matoy pada waktu ini. Di mana mereka macam biasa mereka akan berpecah dua-dua. Dua masih lagi berada di kawasan compound. Cuba untuk melihatkan sekiranya ada rotasi lewat yang dilakukan oleh pasukan MS Chonburi yang boleh mereka culik ataupun yang boleh mereka backstab dari bahagian belakang untuk memenangi pertarungan ini dengan lebih straightforward. Tapi kedua-dua pasukan nampaknya tidak ada masalah untuk menyelit masuk dalam circle yang berada tidak jauh daripada persekitaran mansion. Yap, Team Secret 4 lawan 4. Tapi kalau kita melihatkan bersama-sama sekarang ini, keempat-empatnya terselamat. MSC Chonburi, mereka pernah bertarung dengan Team Secret dan sekarang ini mereka mengalami sedikit tekanan. Tapi bom tangan daripada sisi Ambe. Hampir untuk mendapatkan satu lagi knockdown terhadap pasukan Bigatron Red Aliens. Sekarang ini ada tinggal satu saja lagi untuk pasukan mereka. Zaxi, the one and only yang masih lagi berdiri untuk Bigatron. Manakala kita melihatkan sekarang ini Zaxi terkena satu lontaran bom tangan. Lompatan dilakukan, dia terpaksa untuk berganjak sedikit di bahagian belakang. Nyawanya hanya tinggal 20% saja, tapi Onyx akan pergi ke depan. Dia akan dilepaskan dengan satu UMP dan itulah dia rata untuk Bigatron.
Malang sekali untuk mereka menjadi pasukan yang pertama yang terkeluar daripada PMPLC Championship season yang keempat kita, tapi mereka tidak pula dengan tahan kosong. 2 mata singkir telah pun ada V Gaming, satu letupan kenderaan yang sangat baik sekali dilakukan oleh Chua terhadap Tony K. Dan kita tahu untuk FaZe Clan memang Tony K ni boleh dikatakan salah satu tugas utama lah untuk pasukan mereka. Jadi dengan ketiadaan Tony K, mungkin FaZe Clan tidak akan berjaya untuk mendapatkan skill yang banyak, tapi Team Secret telah pun mula berlawan. MS John Buri akan memenangi pertempuran di kawasan ini. Tiba-tiba Amy, dalam sekelip mata tinggal 12 pasukan saya lagi. Sayang untuk Team Secret, tempat yang ke-14 untuk mereka. 3 mata di pusingan yang pertama tidaklah terlalu teruk, tetapi sayang sebab tadi saya rasa mereka yang ada tangan atas ketika berlawan dengan MS Chongburi tersebut. Kelebihan ada tetapi tidak mengapa. Itu adalah round yang kita yang pertama, tapi RRQ akan mula untuk bertemu dengan EVOS. EVOS ada ketiga-tiganya dalam satu posisi yang berbeza. Tetapi untuk RRQ Ryu, mereka sedang berada satu tempat yang sama. Tuan akan berjaya terdapat satu knockdown dengan satu DP28. Tapi Nerpe dengan satu lontaran bom tangan dilemparkan ke arah terlebih dahulu. RRQ Ryu, keadaan yang sangat-sangat tersekat untuk mereka, di mana dia sedang cuba untuk dikelilingi oleh pasukan EVOS. Dan mereka telah pun terikat di bahagian dalam. Sukar untuk keluar, tetapi Lysek telah pun terjatuh. Mereka cuba untuk memecahkan perpaduan yang telah pun dilakukan oleh pasukan EVOS ketika ini. Kiri dah ada satu, nyawanya Lasit. Kanan dua telah beri knockdown. Mereka berjaya untuk mendapatkan 2 orang pemain dari pasukan EVOS. Ini akan melemahkan lagi semangat untuk pasukan EVOS dan mereka akan mampu untuk memecahkan tembok Cina yang telah dilakukan oleh pasukan EVOS. Ya, sayang 1000 kali sayang untuk pasukan EVOS. Walaupun sebenarnya mereka tadi yang membuka bukaan luas dan seolah-olah memerangkap pasukan RRQ Ryu, tetapi mereka telah menghilang 2 orang pemain pada waktu ini. Mor dan juga Nerpek untuk pergi ke hadapan, tetapi Malang, sangat-sangat Malang, KF lebih bersedia untuk perkara tersebut. EVOS Reborn yang akan terselamat walaupun tadi mereka kehilangan 2 orang pemain dalam sekelip mata. EVOS Reborn. Axis Red One juga telah pun terkeluar pada waktu ini di tempat yang ke-11 dengan 1 mata singkir. 9 pasukan saya tinggal dalam circle yang ke-5. Geek Fam masih lagi ada di bahagian hadapan. Smoke telah pun dibuka. Geek Fam selalunya kalau mereka ada 4 orang pemain sampai ke saat ini, ada kemungkinan besar mereka boleh dapatkan winner-winner chicken dinner. Ya, betul tu. Tapi tu ada Young Gon dikeluarkan tempat ke-9. Tinggal hanya 8 buah pasukan saja lagi akan berbaki di dalam permainan kita. Swaps, macam mana tak sebutan nama dia, untuk Vampire akan pergi ke depan. Dingo Xavier pelanggaran bang! Itulah dia penabrakan yang sangat-sangat menarik daripada pasukan Vampire. Begitu kemas sekali, dan sekarang yang tinggal 2 saja lagi pemain yang terselamat, iaitu Lamborghini dan juga Frankie. Kedua-duanya dalam perumahan, kedua-duanya sukar sekali untuk melakukan apa-apa, tetapi mereka berjaya terdapatkan satu. Hampir terdapatkan seorang lagi pemain. Satu lantaran bom tangan daripada Stone, tidak berjaya terdapatkan sesiapa. Frankie di bahagian kiri masih lagi hidup, tetapi sekarang ini lihatlah Stone dengan tanpa helmet. Dia berdepan dan Stone, dia meletupkan diri sendiri tadi. Hampir terdapatkan pihak lawan mereka, tetapi terlampau lama memegang bom tangan tersebut. Akhirnya terkena kepada diri sendiri, seakan-akan seperti meludah ke udara. Ya, sayang 1000 kali sayang untuk Stone, sedangkan mereka ada upper hand ketika berlawan dengan pasukan D Xavier ini. Para Jin akan dilihatkan daripada bahagian jauh oleh Ravenclaw. Dahulu ini dikenali sebagai PW88 untuk pasukan Vampire Esports ini. Ya. Tapi memang tak boleh buat apa untuk Stone. Dia akan terburu di bahagian hadapan sebab Lamborghini telah pun keluar di kawasan tanah tersebut. Tapi itu ada tembakan yang sangat baik sekali, pengesanan yang begitu kemas dilakukan oleh Schwab. Lamborghini akan dihabiskan serta-merta. Stone boleh diselamatkan Ravenclaw. Hampir nyawa dia memang betul-betul sangat rendah tadi, tapi dia berjaya untuk menyelit masuk ke dalam kawasan compound ini. Dan Geek Fam ada circle. Seperti yang kita biasa tengok, Amy. Kalau Geek Fam ada 4 orang, usually mereka ada probability yang sangat-sangat tinggi untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Geek Fam sekarang ini ada peluang untuk mereka mencari kill ataupun farming kill, di mana mereka dalam circle dalam keadaan yang begitu selamat sekali. Tetapi Namshin akan tetap memberikan tekanan terhadap pasukan Vampire. Lontaran bom tangan akan terpantul keluar juga, tak silap saya. Dia tak perasan bom tangan tersebut. Kalau tidak, Namshin akan terjatuh. Tetapi tidak mengapa, Namshin dalam keadaan yang selamat. Ravenclaw akan mendapatkan satu kill dengan bom tangan beliau. Tapi Pops akan berjaya dapatkan QB pula. Daripada mana kita tidak pasti. Geek Fam sedang ditekan oleh pasukan musuh mereka. Tapi Vampire hanya tinggal 2 saja lagi yang boleh lihatkan dengan 5 kill. MS Chongburi akan menjatuhkan salah satu pemain daripada pasukan APG Sport Chopper. Juga telah pun dikesan oleh Zunoas di satu kawasan yang berlainan yang masih lagi tidak diperlihatkan daripada perspektif kita. 5 mata singkir dikumpulkan oleh pasukan Vampire Sport. Pada waktu ini memang tempat paling tercantik adalah untuk pasukan Geek Fam. Tadi mereka ada pemain yang telah pun di knockdown, tapi saya rasa revival tersebut telah pun berjaya untuk dilakukan terhadap PUBG. Akhirnya angkor PUBG Sports
akan terkuat di tempat yang ke-7, tempat yang ke-6 untuk EVOS Reborn. 5 pasukan terakhir sekarang ini dan kita ada satu wakil dari Malaysia yang akan berebut untuk mendapatkan win dari Chicken Dinner. Selain daripada itu kita ada MS Chonburi dari Thailand. Namshin akan ditembak daripada bahagian kiri. Dia sempat untuk pruning, Deadcon dalam keadaan knockdown, tapi cantik sekali Kobe yang dilakukan oleh Namshin terhadap White Cat. Malangnya diorang ada lereng yang cantik dekat sini, BN United, untuk melakukan reset dan kembali semula kepada 4 orang pemain. Yap, sekarang ini begitu berterabur gerakan dilakukan oleh mana-mana pasukan yang sedang berada di kawasan luar. Mereka kena bergerak masuk, melulu masuk di kawasan pertengahan dan Geek Fam tenang saja dekat kawasan ini bersama-sama dengan dua lagi pasukan yang berada di kiri dan kanan. Geek Fam ada di kawasan utara di bahagian atas dan sekarang kita melihatkan Namshin akan cuba untuk memegang si para jin, tetapi BN akan mula untuk bergerak ke hadapan. Mereka ada keempat pemain. MS Chonburi di bahagian kanan, bom tangan dapat kelihatannya di bahagian belakang pokok tersebut. Namshin terpaksa berhenti terlebih dahulu. Bom asap begitu banyak tapi mampukah dia untuk memegang si para jin? Ya, Vietnam, Thailand dan satu wakil dari Malaysia sekarang ini dalam sesi perebutan untuk mendapatkan Chicken Dinner yang paling sulung. Chicken Dinner paling pertama untuk PMPLC Championship Season yang keempat ini BN United tempat untuk pergi hadapan. Vampire Squad cuba untuk dicari oleh pemain daripada pasukan Geek Fam di mana Damrut telah pun membuka di bahagian hadapan. Senyap-senyap tahu-tahu Geek Fam telah pun menghantar Damrut ke bahagian hadapan. Sedangkan tadi kalau kita lihatkan Vampire betul-betul lock kawasan yang dipegang oleh pasukan Geek Fam. Tapi White Cat satu lontaran yang cantik terhadap para jin meninggalkan seorang dari pemain untuk pasukan Eagle Esports. Tapi cantik sekali spray down yang dilepaskan oleh Terminator Malaysia kita iaitu Damrut. Memang sangat-sangat kemas dan sangat-sangat tajam. Ya, dan dia berseorangan saja di bahagian kiri tadi dan dia berjaya untuk melangsungkan perkara tersebut seperti tak ada siapa pun ataupun mungkin dia ada power up di bahagian belakang, tapi itulah dia. Pops akan dapatkan satu tembakan yang baik. Ravenclaw dikeluarkan begitu saja. Untuk pasukan BN ada 3 orang pemain yang masih lagi berdiri, tetapi untuk pasukan yang paling beramai sekali yang masih lagi hidup adalah Geek Fam. Mereka ada keempat pemain yang masih lagi berbaki dalam permainan kita. Untuk BN mereka dah kehilangan satu, tapi MS Chonburi salah seorang pemain mereka juga telah pun terjatuh, tinggal 2 saja. Jasper hidup tapi Eagle Esports akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang kelima. Tembakan berterusan daripada Silent cuba untuk dapatkan pemain-pemain VP, tetapi fluke daripada jauh. Tembakan rabang terkena headshot, dapat satu tapi Damrut sekali lagi kill yang kedua untuk beliau. Memang betul-betul mata elang lah Damrut ni. Sangat-sangat cantik sekali pengesanan yang dilakukan oleh beliau. Dia tahu ada tembakan yang dia lepaskan daripada kawasan kiri beliau, tapi itulah dia Silence akan dilihatkan dengan begitu mudah sekali daripada bahagian jauh. MS Chonburi berjaya untuk mendapatkan mata singkir yang ke-7. 2 pasukan saya akan bertarung pada waktu ini. 4 lawan 3 kelebihan untuk pasukan dari Malaysia. Adakah Geek Fam mampu untuk mendapatkan winner Chicken Dinner yang pertama bagi si Championship yang keempat ini? So mereka ada kelebihan dari segi nombor, walaupun MS Chonburi sebenarnya telah pun membuka dengan begitu luas di 2 perspektif ataupun 2 angle yang berbeza. 2-1 untuk pasukan MS Chonburi. Pops dan juga TG13 akan bermain bersama-sama, manakala Jasper telah pun dibiarkan berseorangan di bahagian kanan mereka. Manakala kalau kita lihat pada waktu ini Geek Fam, Snipes dan juga QB akan bermain bersama-sama. Damrut dan juga Miracle ada di bahagian kiri, tapi mereka perlu untuk menyelit masuk sedikit ke dalam untuk mencari main daripada pasukan MS Chonburi. Tapi cantik kali Snipe! Mata saja, tapi sayang sekali untuk Snipe. Free fire dilakukan oleh player guys tidak berjaya untuk menepati sasaran. Ya betul-betul, dan sekarang ini tinggal 3 lawan 2. Tembakan berterusan daripada si QB. Dia cuba untuk dapatkan pihak lawan tersebut dan sekarang ini Snipe dia akan menjadi penghalang. Dia akan menjadi perisai untuk si QB ketika ini. Tembakan berterusan daripada QB. Dia dapatkan kedua pemain tersebut. Hampir. Tapi dia dah berdiri. Dia nampak. 2 telah jatuh. Seorang saja lagi tinggal untuk pasukan kita daripada MS Chonburi. Dan itulah dia Geek Fam winner Chicken Dinner untuk pasukan daripada Malaysia. Membuka tirai kita untuk PMPLC Championship musim keempat. Walau